Kita pun tak baca jurnal tu, kita hantar je, lepas tu kita pun dapat satu kopi simpan. Student kita pun tak dapat kopi jurnal tu sometimes. So macam mana work on the knowledge transfer? Jadi ada juga yang bentuk deskriptif, iaitu gambaran peristiwa, benda, perwatakan. Kadang-kadang kita mood pada hari tu kita nak bercerita, storytelling. So dia jadi deskriptif lah penulisan kita pada hari tu. Tapi adalah benda yang kita nak describe. Ya. Kemudian kreatif dari segi puisi, cerpen, drama. Ini pada zaman dulu lah, pada umur saya 11, 12, 13 itu cerpen, puisi. Sekarang tak ada masa lagi. Imaginatifnya pengalaman. Contohnya masa saya di UK, saya jumpa dengan seorang lelaki ni. Saya pernah jumpa dia 5-6 tahun sebelum itu. Ini perjumpaan kedua di University of Nottingham pada ketika itu. Dia tanya saya, ingat lagi tak dia pernah cerita pasal dia punya problem. Dia convert, Chinese convert sebagai Muslim. Kemudian dia tidak diterima oleh keluarga, kemudian macam-macam hal lah. Jadi cerita itu pernah saya terbitkan di akhbar. Dan saya maklum pada dia, saya cerita tentang kisah dia tu di akhbar, tapi saya tak sebut nama. Jadi dia pun baca dan dia okey, dia suka. Cuma pengajarannya ialah dari segi penerimaan ibu bapa kepada anak yang menukar agama. Itulah isunya. Saya ambil kisah dia sebagai contoh. Tapi bila saya jumpa dia kali kedua dan dia cerita sekarang keluarga dia dah terima dia. Dah lain dah cerita dia tu. Keluarga dah terima dia, dah sekarang seronok gini. Jadi saya pun tulis artikel saya pada minggu itu tentang keluarga dia terima dia. Tapi dalam isu yang lain. Bukan isu ibu bapa terima anak yang menukar agama, tapi isu bagaimana anak pula nak treat the parents yang berlainan agama. Jadi sampai hari ini dia banyak terpandu hidup dia ni dengan penulisan saya pada hari Khamis. Jadi apa kadang-kadang dia call, dia kata I want to know about this. Saya kata okey tak apa, nanti saya tulis minggu depan. Kadang-kadang kawan-kawan kita banyak membantu penulisan kita dengan cara mereka berkongsi masalah. Tapi jangan sebut nama Encik Asri bin Hussein daripada Muslim bla bla bla, janganlah. Kan ramailah orang cari dia lepas tu. Okey, jadi langkah untuk menulis yang pertamanya ialah dah pengalaman dah banyak dah ni kan. Dah baca majalah URTV semua dah baca kan. Dah baca Metro, dah baca Cosmo, Utusan dah baca. Tuan-tuan rasa tak ada beza baca Utusan dengan berita? Apa beza dia? Apa beza dia? Apa yang Islamik sikit? Ada pun Islam. Utusan banyak politik. Berita apa kurang? Dalam berita harian kali ini tak ada. Dengan kita. Mikrofon kita ada kat belakang. Utusan Malaysia lebih santai dan lebih sesuai untuk standard Form 5 students sebagai public readers. Paling rendah tingkatan 5 pembaca dia. Jadi kita menulis di utusan mesti difahami oleh pelajar tingkatan 5. Kalau pelajar tingkatan 5 tak boleh faham, maknanya kita syok sendiri. Dan editor akan tolak straight away. Kalau berita harian dia tinggi sikit. Sebab itu bila kadang-kadang kalau kita tengok orang baca, sebenarnya orang suka memilih utusan dulu. Kalau orang pilih berita harian bukan disebabkan oleh cara ataupun gaya bahasa, tapi disebabkan oleh berita harian itu kecil, senang nak bawa. Ataupun berita harian dia straightforward ataupun less political contohnya. Kalau utusan ni dengan besar bagaknya, dengan font dia tak menariknya, kadang-kadang depends, tengok orang suka. Tapi sebenarnya perbezaan ni besar antara utusan dan berita. Sebab bila saya dipinang oleh berita harian, saya nak divert daripada cara menulis di utusan Malaysia yang dah 8 tahun, nak tukar kepada berita harian. Saya kata saya tak boleh sambung straight, bagi saya masa untuk baca berita harian. Maknanya dia kata sebelum ni puan tak baca berita harian kan? Taklah. Sebab baca utusan online hari-hari, sebab nak respon untuk esok punya isu kan. Jadi bacalah, ambil masa 2-3 minggu baca berita harian. Macam ni style dia. So penulisan saya selepas itu ikut berita harian punya style. Kalau ikut berita harian saya, dia tahu. Kita tengok bila keluar besok, ya Allah, habis dia tukar perkataan yang pun dia buang. Bukan hak perkataan yang lain-lain. Kadang yang kita ni, dia kata yang tak sesuai kat sini. YENG itulah.
yang tak sesuai kat sini. Ataupun ini hanya 2 baris, tak boleh jadi 1 baris. Kalau utusan selesai 2 baris. Tapi perempuan jangan rasa complicated. Tak, sebenarnya bila dah mula menari, maka kita seronok menari. Jarilah, bukan kita. Okey, langkah untuk menulis kena fikir. Lepas tu kita kena tahu apa yang kita fikir, kita takpul, kemudian kita mula susun apa yang kita fikir tu. Tapi jangan ambil masa because penulisan popular ni tak serius. Kalau kita menulis masa tu kita tengah bad mood, penulisan kita akan reflect mood kita pada hari itu. Sampai orang tu boleh faham. Kalau orang follow tulisan kita, dia akan kata kenapa minggu lepas garang sangat. Minggu lepas memang garang ada problem. Macam tu lah. Kan, kenapa minggu ni macam ringan sangat-sangat. Ringan sungguh. Sebenarnya tak ada idea. Kita cakap lah macam tu. Kemudian olah. Lepas susun tu, apa yang kita susun? Kita susun idea. Kita fikir tu, kita dah tahu apa kita nak tulis. Kan? Contohnya apa, Mazah? Kita nak tulis apa? Minat membaca. Ini nak tulis jurnal ni. Kan? Siapa ada idea? Minggu ni nak tulis apa dalam soal khabar? Ya? Inovasi Islam. Ini susah. Dengan tajuk pun dah reject. Tak keci langsung. Okey, contohnya. Contoh. Tengok puasa separuh daripada sabar. Artikel saya yang ini raw material. Puasa separuh daripada sabar. Ada kan? Ini artikel asal yang saya hantar pada editor. Dan bila keluar dalam akhbar, dia jadi bukti konten puasa tanpa izin syar'i. Nampak tak beza dia? Ya? Dia kalau dah ubah, dia beritahu ubahnya ke tak? Sepatutnya bagi tahu, tapi untuk saya tak bagi tahu. Maknanya bagian ni terus dia keluar macam ni. Ya. Sebab saya dah bagi tahu lah dari segi content wise, nothing can be changed, tapi dia boleh tukar ayat, dia boleh tukar lah. Tapi ada juga kadang-kadang saya dapat respon daripada pembaca, dia kata ada sedikit Quranic translation yang perkataannya NYA-nya sepatutnya N tu besar because it refers, domir tu refer kepada Allah. Jadi bila saya tengok balik raw material saya memang besar N-nya. Tapi bila tengok kepada artikel yang keluar dia jadi N kecil. Jadi saya minta editor ralatkan dalam akhbar besoknya. Macam tu. Dan ada juga kadang bila kita ada kolom dalam akhbar, adalah dia punya keuntungan pada kita. Ya, antaranya ialah saya boleh mewar-warkan program di fakulti atau universiti for free of charge. Instead of we have to pay 10,000 for one page. Kan? Jadi saya pun banyaklah banyak seminar, banyak program, workshop, bengkel, talk dan sebagainya yang saya war-warkan melalui kolom ini. Dan ada satu ketika saya di UK masa tu sambung belajar, tapi dekan di fakulti minta saya tulis dalam kolom saya untuk war-warkan program kehakiman dan perundangan. Ada jadi saya pun tulislah. Saya tulis bila keluar pada hari Khamisnya. Untuk keluar hari Khamis kita kena hantar hari Isnin. Ya, untuk baca, diedit dan sebagainya, approval. Jadi bila keluar dia tak jadi USIP. Dia jadi UKM. Ada Mazhab Resah. So seminar penguatkuasaan undang-undang syariah di UKM. Kesalahan tu sangat besar. Dan ini seminar orang baca, oh ingatkan buat kat USIP. Dah tukar ke UKM rupanya. Okay, ada yang kita punya speaker-speaker pada ketika itu, Tan Sri Syed Razali sebagai contoh Ketua Hakim Syar'i Malaysia, dia pun kontak USIP. Dia kata saya nak tanya kenapa Nik Salida tulis di UKM dan tukar tempat ke, pasal dia kita punya keynote address speaker. Takut dia pergi ke UKM. Sudah saya macam mana nak buat kan? Orang tengok nama saya kat bawah ni. Mana boleh saya USIP tulis UKM, orang UKM pun sama. Bila masa kita nak buat seminar ni? Sudah. Lepas tu saya kontak balik editor, keluar ralat segera. So hari Khamis keluar ni, Jumaat nak keluar ralat. Tapi itu benda yang kita kena respons secara segera. Jadi maknanya kita kena baca balik artikel kita tu. Sebab dia tak bagi semula. Dia tak. Bukan kerana dia tak nak bagi. Saya tak nak baca.
Because saya tak ada masa nak baca balik. Dan so far tak ada problem lagi, kecuali dua ni lah, Nya dengan UKM tu yang besar pada saya lah, yang lain tak ada yang besar. Tetapi dia mungkin besar lah, dia punya impact. Cuma nak tanya doktor, biasanya penyunting kat akhbar seorang ke dua orang yang menyunting kita? Kita kalau sekiranya dalam akhbar kan, dia ada meja rencana, dia ada meja sukan, meja hiburan, dia ada meja agama. Jadi bawah meja rencana, contohnya dia ada ketua meja rencana, dia ada editor rencana, ketua meja rencana, ketua editor rencana. So dia akan melalui step tu sampailah kepada editor akhbar sendiri. Ada berapa lapis maksudnya? Sebab itu kalau misalnya kata artikel saya hari Khamis, dia mesti hantar pada Isnin dan pukul 5 petang mesti. Sebelum pukul 5 petang. Sebab pukul 5 petang dia dah mula proses. Proses dari segi reading, dari segi editing dan sebagainya lah. Kalau tak boleh hantar pada Isnin, sometimes dia akan email ataupun call. Kenapa artikel belum dapat? Kan? Maksudnya orang-orang pertama yang akan edit kita ni, siapa sebenarnya orang pertama? Saya rasa ketua meja. Itu media dulu. Ketua meja. So tengoklah dia punya perbezaan tajuk tu. Tajuk saya skema. Tapi sampai saya malah dah nak fikir pun. Sebelum ni fikir juga apa tajuk nak semua jadi catchy. Tapi kalau kita buat tajuk kita pun tak akan keluar tajuk kita. Cik Kamal kan? Luar biasa. Dia akan keluar tajuk lain. So kan best dengar rugi ponteng puasa. Tanpa izin syaitan. Ada lagi, dia suka rugi kan? Dia harian ni. Yang kedua ni, Ramadan membawa kalam suci. Itu yang asal. Kemudian dia jadi rugi jika tidak melabur pada Ramadan. Tapi biarlah dia orang fikir tajuk apa itu kerja dia. Jangan rasa bersalah untuk berpisah. Tu rasa dah kecil lah tu. Tiba-tiba dia jadi apa? Mawadah, musyawarah, amanah, teras, keluarga bahagia. Ini minggu lepas agaknya. Minggu lepas kali kot, 24 Oktober. Saya dah tak simpan pun paper cutting untuk artikel saya. Ada. Tak. Dah tak ada tempat nak letak. Saya kira daripada berita harian 2008 sehingga hari ini ada lebih kurang 300 lebih. Kemudian utusan Malaysia daripada 2001 sampai 2008 tak terkira dah. Jadi dalam CV saya pun buat compilation. kalau buku, okey, untuk nak cerita buku. So saya tak cerita lah ni. Institut Terjemahan Negara yang berminat untuk bukukan, tapi kita akan buat ikut tema. Ni tema keluarga, ni tema wanita, ni tema ibu bapa, tema syariah dan sebagainya. Okeylah, kita bekerjasama dengan Institut Terjemahan. Kemudian datang pula Cik Zahiruddin Zabidi, Cik kenal ke? Dia karya bestari punya ketua editor. Dia pun nak bukukan juga yang berita harian ni. Okey, saya bagi dia tema lain. Kemudian ada juga apa ya? Tak ingat saya beberapa. So kita bagi ikut tema. Jadi banyak ratus tu orang ni dapat sikit, orang ni dapat sikit lah. Sebab benda ni dah ada, so saya tak perlu nak menulis lagi. Cuma dia edit mengikut current issue saja. Jadi bila dah jadi buku, saya kira meritnya berbeza daripada penulisan popular kan. Jadi maknanya dari segi akademik kita, penulisan popular ini dah satu ukuran kepada kepakaran walaupun dia ringan. Kemudian dia naik jadi buku, dia dah jadi satu buku. Dan mungkin boleh jadi buku daripada artikel akhbar sahaja. Tapi sebab itu seperti yang saya kata, saya bukan menulis kerana saya nak jadikan dia buku, kerana saya nak markah tinggi, tak. This is because saya suka. Nasib baik suka menulis, bukan suka benda lain. Kemudian bila kita dah fikir apa yang kita nak tulis, kita hayati, kita takul, kemudian kita susun dah idea tu. Sebenarnya kita bukan nak kena susun macam tulis nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3, perenggan nombor 4, perenggan 5 apa, tak ada. Kita cuma susun dalam fikiran kita saja. Jadi benda tu kita terjemahkan bila kita tarik tu. Yang kita susun dalam kepala, kemudian kita tarik tu ikut susunan apa yang ada dalam kepala kita. Jangan buang masa. Kemudian kita olah. Bila kita dah tarik dah, kalau sekiranya untuk artikel dalam kolom saya ni, lebih kurang 1,5 muka surat kertas. Ni lah, tuan-tuan boleh tengok lah. Kertas A4 ni, single spacing, 1,5 muka suratnya. Kebanyakan ni sebab saya cuba limitkan kepada 80 baris sahaja. Jadi dia automatik jadi 1,5 muka surat. Dan dia tak banyak lah paragraf dia ni, 2-3 baris satu paragraf, 4-5 baris satu paragraf. Itu pun dipecahkan 2 lagi bila dia keluar dalam surat khabar.
Kalau ada masa kita boleh juga compare, tengok bahasa yang saya tulis dan bahasa yang sudah diedit. Cuba tengok kuasa separuh daripada sabarnya. Sorry, tak ada. Puasa separuh daripada sabar. Paragraf yang pertama, Ramadan yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia akhirnya bertandang juga. Itu ayat apa ni? Kalau tuan tulis macam gini dalam jurnal, confirm kena reject. Kan? Tak akan keluar dalam jurnal ataupun dalam buku, dalam chapter dalam buku pun tak akan lepas. Ramadan yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia akhirnya bertandang juga. Jadi dalamnya dia kata sebelum tibanya Ramadan, ada yang rindukan sahurnya, buka puasa, malah ada yang teringat akan malamnya yang kudus. Ini ayat saya juga ni. Paragraf kedua. Okay, maknanya paragraf pertama tu sama ada dia delete ataupun dia pergi kepada paragraf-paragraf yang lain, dia celah-celahkan masuk. Adalah bahasa-bahasa wartawan yang sebenarnya kita bukan wartawan, kita tak pernah belajar tentang penulisan, kan? Jadi ada benda yang dia tahu yang kita tak tahu, so biarlah dia buat kerja. Begitulah seterusnya. Adalah perbezaan-perbezaannya, tetapi tak banyak lah. Doktor ada pertanyaan? Saya nak sikit tanya. Ada sikit pertanyaan. Okey. Kalau tulisan dengan setekan gambar, biasanya akan dia dihantar ke mana? Penulisan bersama dengan gambar. Untuk macam saya fokus pada lebih gambar kepada gambar perkahwinan, kan? So dia sesuai yang penulisan jadi macam mana? Maknanya penulisan di akhbar lah. Maknanya akhbar mana ke ataupun penulisan yang macam mana? Genre yang macam mana? Peminat kahwin. Peminat maksudnya kahwin. Pasal kekeluargaan, pasal rumah tangga. Kan dan nak hantar gambar sekali. Sebenarnya gambar ni saya tak pernah hantar. Dia bukan gambar yang kita hantar, gambar yang disediakan oleh bahagian grafik. Gambar hiasan. Dia tulislah gambar hiasan saja, tapi kadang-kadang dia nak macam saya tulis pasal Hari Raya di United Kingdom ataupun sambutan Super di United Kingdom, contohnya dia nak gambar. So saya hantar. Dia upon request. Tapi sebenarnya apa saja isu, aku akan terima, tak ada masalah. Yang dia reject bukan sebab isu kita, tetapi sebab bahasa. Sebab dia mungkin tak ada masa nak edit. Kalau dia desperate, dia boleh edit. Dia tak ada idea dan nak tulis apa, dia tunggu kita juga dan dia sampai edit apa yang dia tulis. Dia edit sampai macam tergantung. Betul. Antara risiko apa ni kadang bila kita tak baca balik apa yang diedit, bila kita baca balik kita rasa macam tak sampai maksud kita. Kan? Tak sampai maksud, memang rasa macam keras lah. Jadi benda tu tak perlu ralat sebab tak silap. Cuma kita rasa macam nanti takut reader kata kenapa dia tulis macam ni? Kan? Ataupun kenapa tajuk lain isi lain? Sebab dia nak catchykan tajuk kita. Kadang-kadang tajuk tu tak relate dengan isi. Ada juga, tapi itu saya kira bukan halangan utama lah. Jangan sampai kita rasa frah sampai tak nak menulis because of that problem. Ya? Doktor, bila saya compare hasil penulisan asal ni dengan apa yang diketikkan dalam akhbar sendiri, nampak situ macam maksud ada di situ. Kemudian sudut pengolahan dan perbezaan ulasan dia kepada apa yang doktor sampaikan itu. Saya nak tanya dari sudut kalau macam kita sebut isu hak cipta lah, maksudnya dari sudut pemilikan asal tu bagaimana di situ, adakah sebarang bentuk agreement ataupun dinyatakan antara pihak doktor sendiri dengan pihak berita harian lah, kat situ macam mana? Okey, saya faham. Dari segi hak cipta, bila dia dah keluar di berita harian, dia menjadi hak milik berita harian. Tetapi raw material is mine. Sebab itu saya letak di sini dua benda yang berbeza. Jadi saya terbitkan dalam buku di Institut Terjemahan Negara dan juga Karya Bistari dan lain-lain adalah daripada raw material, bukan daripada utusan Malaysia. Yang utusan Malaysia akan diterbitkan oleh DBP. DBP akan terbitkan artikel saya yang dalam berita harian sebiji, tapi dia bekerjasama dengan berita harian. Jadi maknanya dia akan keluarlah buku tajuknya kompilasi berita harian ruangan bersama Nitsa Vida Suhaila. Jadi dia punya arrangement dengan berita harian adalah yang dia kena bayar berita harian, yang tak ada kena-mengena dengan saya pun.
dia kena bayar. Tapi sebab kita pun ada hubungan baik antara penerbit USIN dengan DBP dan berita harian juga, so berita harian mungkin tak charge dia tinggi lah, mungkin dalam 3,000, 4,000 macam tu untuk satu buku. DBP kena bayar kepada berita harian. Kalau tidak, tak mampu DBP tu nak beli dengan berita harian, dia bukan hak kita lagi. So nasib baik dia edit kan. Jadi tak samalah dengan artikel yang asal. So artikel asal boleh keluar ke tempat lain. So sebenarnya kalau kita fikirkan dari segi nak jimat masa, kita ada banyak keuntungan sebenarnya daripada penulisan akhbar. Maknanya dia boleh jadi buku juga. Dan artikel yang artikel 1 minggu, kalau sebulan 4 atau 5, kalau 2-3 bulan dah 1 buku. Jadi setahun mungkin boleh dapat 3 atau 4 buku daripada yang terbit, daripada raw material buku lain. So 2 buku kan, 2 kali 4 lah, macam tu. Ada lagi ke? Okey, kita teruskan. Okey, dah susun dalam fikiran kita, kita terjemahkan dalam bentuk penulisan. Maknanya kita baca tu kita rasa enjoy, and what next. Kita rasa kita baca berita. So olah supaya kena dengan gaya bahasa akhbar, kemudian kita tahu struktur lah. Kita tak nak nanti paragraf keempat sesuai di paragraf pertama sebenarnya, tapi kita dah syok sendiri menulis, kita tersilap. Kemudian tips menulis dengan pantas. Ini tips biasa, bukan tips daripada pakar penulisan sebab saya bukan pakar. Tips menulis dengan pantas ini mula-mula kita cari masalah, maknanya cari isu tadi. Puan Azhar kata tadi inovasi Islam je, dia kata sebab Abang habis ahli Innova kan, dia masih kolektif lagi dengan ahli Innova tu. Puan Azhar kata minat membaca, contohnya itu satu isu lah, satu masalah. Kita sebut masalah kat sini sebenarnya isu. Okay, apa benda yang kita nak highlight dari segi minat membaca? Kita nak kata sekarang ini, contohlah ini apa yang saya fikir sekarang ni. Kenapa banyak sangat drop out school di kalangan pelajar lelaki? Kenapa budak lelaki sekarang masuk darjah 1 sama banyak, masuk sekolah menengah kurang sikit lelaki, perempuan tinggi sikit jumlah rasionya, dan masuk universiti 75-25. Kenapa? Mana pergi yang lelaki? Sebab lelaki tidak, sebab kurikulum sekolah dan co-kurikulum sekolah tidak friendly kepada pelajar lelaki. The method of teaching, you have to sit down and you have to listen and you have to sit down, is not friendly to boys. So dia tak minat. Bagi dia 6 tahun dia sekolah rendah, sekolah menengah dia tak minat dah. It's more than enough for me, dia kata. Apa yang dia nak ialah pembelajaran yang you boleh go here and there, you boleh keluar buat eksperimen kat luar dan come back buat report. This is what I want, kata boys. So dari mana pergi kurikulum yang sesuai dengan lelaki sekarang ini? Itu sudah menjadi satu diskriminasi kepada lelaki. Sebab kepakaran saya gender and law, jadi saya nampak gender lah. Ceritalah tajuk minat membaca ke apa, saya nampak lelaki dan perempuan. Inovasi Islam pun saya nampak lelaki dan perempuan dalam fikiran saya. Jadi itu perspektif saya. Perspektif Puan Azhar dari segi perpustakaan. Kan? Jadi sekarang ni dah ada dah. Kita dah bengkelkan sekolah dalam makmal. Yang akan pertama kali dibuat di UPSI. Sekolah dalam makmal maknanya pelajar ni tak duduk and read and listen. Sebab kita nak nak pelajar lelaki supaya minat ke sekolah. This is curriculum for boys. I hope you like it. So dia dah enjoy, dia tak reading. Dia semua benda jadi makmal. Makmal sejarah, makmal geografi, makmal bahasa Malaysia, segala semuanya jadi makmal. Sebab nak suruh dia boleh main sambil-sambil dia belajar. Kalau tidak, tak ada lah, tak ada kepada lelaki. Tapi orang lelaki nak fight for their right, I can play. Kemudian sedikit rujukan. Dah ada sedikit masalah tadi, mestilah ada rujukan. Macam saya sebut tadi, isu lelaki tak enjoy schooling di Malaysia mengikut kurikulum kebangsaan. Ada tak rujukan? Mestilah ada dalam bajet, saya kata. Ada tak something yang related tu, benda-benda yang kita boleh jadikan sebagai satu asas kepada penulisan? Kemudian satu perenggan, satu isi. Jangan nak cerita benda tak berkaitan satu perenggan. Mestilah tak boleh apa-apa karangan pun kan. Kemudian ringkas dan padat. Biar pena yang berbicara, maksud saya yang menari tadi tu, biar tangan kita berjalan sendiri menulis. Kalau kita stop dan kalau kita pause, dia tak coherent between the ideas.
kita jadi macam, katalah kita tulis baru, sambung esok. Mood esok dah tak sama dengan mood hari ni. Jadi penulisan kita bila orang baca, ini orang lain tu dia pula dia ni. Kan, paragraf 2-3 ke bawah dengan paragraf 2-3 atas ni macam orang lain yang tulis. Gaya bahasa dan laras yang tak sama. Jadi biar lepas tu biar pen kita, tangan kita yang fikir, tangan kita yang tulis. Bukan kita lah. Kemudian inilah antara halangan kita menulis di akhbar ni. Dah ada dah tips, dah ada dah bagaimana pengalaman dan sebagainya. Kemudian ada halangan, iaitu yang pertama kita kata tak ada idea. Impossible. Tak ada idea. Kita keluar daripada rumah pukul 7:30 pagi datang ke pejabat tu dah seminggu dah idea tu datang daripada pemandangan kita. Orang perempuan bawa kereta pukul 7:30 dan 5:30. Sangat teruk. Kenapa perempuan teruk? Perempuan lagi. Kenapa teruk pemandu wanita pada jam 7:30 hingga 5:30 petang? Sebab dia tak settle down lagi urusan rumah tangga yang dia nak tinggalkan dan yang dia akan hadap. 7:30 dia tinggal, 5:30 dia nak hadap. Betul. Tapi usaha tak balik 5:30, 8:30. Okay. Tapi masa tu lah dia tak fokus. Kan sebab pukul 5 punch out. Lepas punch out dia nak pergi ke kereta, dia buka pintu kereta, start engine, apa yang dia fikir, nak masak apa mana ni? Nak masak apa, lepas tu apa yang ada dalam peti ais. Itu je lah yang dia fikir sampai ke rumah, apa benda yang dia buat dulu. Buka pintu, buka peti ais. Nak ke atas tak apa, suami dia masak. Buka peti ais, keluar ikan bawal, kahwin pula dengan orang Kedah. Karilah hari. Lepas tu sampai-sampai tak kelapa pula tak ada. Nak kena keluar balik, tak happy kan hidup macam tu. Contoh. Kan, tapi kalau smart and superwoman, dia dah prepare dah 1 minggu punya menu, everything inside in the fridge. Tapi itu contoh lah, jadi dia tak fokus. Itu dah jadi satu idea. Tiba-tiba ada orang bawa 80 lane laju. Kan, mulut kita ngomel, ya Allah perempuan ni kan. Adalah perempuan. Bawa 80, itu dah jadi satu idea untuk menulis. Macam mana special measures yang kerajaan perlu buat supaya tidak ada orang memandu 80 di lorong laju. Jangan letak 120 km sejam. Lorong ni berapa, lorong tengah berapa, lorong kiri berapa sebagai contoh. Dan it solve the problem mungkin. Jadi itu idea yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang kedua, hanya boleh menulis setelah membaca banyak buku. Ini semua mitos. Itu bukan perlu, itu bukan satu kewajipan. Tak baca buku pun boleh tulis. Ya. Yang ni kebanyakan pada diri penulis. Pernah tak kita fikir apa reaksi orang yang baca tu? Nak tulis tajuk ni sesuai tak pembaca tu nak ada? Saya tak masuk kat sini. Itu mungkin satu mitos jugalah. Benda yang tak sepatutnya yang menjadi halangan untuk kita menulis. Kita kata orang kata bodoh sangat artikel aku ni kan. So terus tak menulis orang hidup. Hanya kerana that mitos. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu yang kita rasa paling tak ada input. Dan itulah sebenarnya yang penting kepada sesuatu organisasi. Sebab yang kita nilai adalah perspektif kita. Kita tak nilai perspektif responden. Kan? Mungkin pada kita benda itu biasa. Sebab kita ni kan pakar dalam bidang kita. Benda yang biasa, tetapi mungkin pada orang lain sangat mendalam. Jadi jangan jadikan dia sebagai halangan. Sebab pembaca kita daripada pelajar tingkatan 5. Unless kita hantar pada Cosmo dan Metro, budak-budak pun suka baca. Tahap rendah, pelajar tahap rendah. Tapi utusan yang berita ni darjah 3 tak baca sangat. Dia baca yang page mana? Apa tu? Sukan. Sukan saya tak pernah baca seumur hidup. Tak baca dulu lah. Seumur hidup page belakang. Maknanya saya baca seumur tak habis lah. Sampai masuk dalam iklan sampai ke belakang tu tak baca lah. Jadi itu apa? Jangan jadi halangan. Kemudian kita takut tersilap. Mungkin idea kita kot yang kita takut silap. Sebab dari segi olahan bahasa tak payah risau sebab akan diedit. Kan? Tak adalah silap di situ. Jadi kalaulah kita kata nanti kan idea kita tak betul. Sebenarnya kita ni tak pakar tapi nak ulas isu orang lain yang ada kepakaran. Jadi mungkin pakar baca, pakar kata dia ni nak ulas isu komunikasi, dia bukan orang komunikasi saja contoh. Sebab itu artikel akhbar ni saya kata tadi, jadikan dia ringan supaya orang tak claim that
This is massive opinion daripada orang yang tak pakar. Jadikan dia ringan. Jadikan dia sebagai satu penulisan daripada layman. Okay. Kemudian yang seterusnya, bahasa lemah. Tak boleh lah. Satu kerja pula nak explore gaya bahasa surat khabar. Sebab nak menulis surat khabar, baik kita spend tulis jurnal. Dapat juga naik profesor. Contohnya kan. Yalah, saya setuju kalau kepada orang yang tak minat menulis dan terpaksa juga tulis sebab nak ada dalam CV ataupun dia punya prestasi. Jadi mitos-mitos ni menjadi halangan supaya dia tak menulis langsung sebab dia memang tak suka. Dia memang tak minat, jadi terpaksa tulis. Jadi yang pertama sekali saya rasa kena develop minat dulu, dan saya yakin yang hadir pada seminar ni sebenarnya yang minat. Sebab tu datang kan, kalau tidak saya rasa tak akan datang pun. Dan sekarang ada banyak medium untuk kita melatih diri menulis di akhbar daripada menulis status di Facebook. Tulislah status kat Facebook. Tulis macam-macam. Itu sebenarnya satu latihan. Sebenarnya saya pun ada juga latihan. Contohnya saya menulis diary. Zaman dulu kita tulis diary juga. Tak adalah zaman dulu, saya muda lagi. Kita ada diary yang kita mesti tulis hari ni kita buat apa. Jadi saya tulis daripada saya bangun subuh sehingga saya lelapkan mata. Maknanya sebelum tidur kita end up diary kita. So kita dah menulis mungkin satu muka surat dah hari tu. Sebab tu tulis thesis pun boleh siap 2 tahun. Sebab kita dah biasa menulis. Contohnya kan. Esok menulis lagi satu muka surat. Tahu-tahu diary kita boleh jadi buku. Saya tulis surat cinta pun 64 muka surat, satu surat. Dah keluar dah lain. Bagi contoh, sebab suka menulis tadi tu lah. Tapi tak adalah saya tulis apa pun. Dia boleh jadi dalam bentuk majalah Anis dah terbitkan. Dia keluar secara berkala dalam majalah Anis. Surat cinta keluar dalam majalah. Maknanya surat cinta tu boleh dibaca oleh semua orang lah. Dia bukan satu surat sebenarnya. Dia macam apa namanya? Tazkirah. Gitu. Tak adalah surat cinta. Saya yang sebut surat cinta, dia macam satu tazkirah peringatan pada diri sendiri dan orang lain, tapi dalam bentuk surat. Jadi 168 muka surat. Sampaikan postman yang hantar ke rumah. Sebab saya dapat jawab balasan pun lebih kurang tu jugalah 70-80 muka surat. Jadi postman datang hantar ke rumah. Dia kata ini 2 kilo ni surat ni, dia kata. Hari-hari dapat surat 2 kilo. Jadi sebenarnya itu satu latihan yang boleh membantu. Sampaikan boleh membantu untuk menulis thesis dan research juga. Betul. Ya. Berapa kali doktor tulis yang raw material ni, berapa kali doktor baca balik dan doktor ada ubah-ubah ke? Tak baca. Terus type, terus siap. Saya. Oh, tak ada baca balik, tengok tak ada lah. Dan saya tak tulis pun dekat mana-mana Microsoft punya page. Saya terus tulis di email. Bukan attachment. Kalau baca email terus sebab sangat buang masa nak pergi ke Microsoft Word lah benda nak tulis. Saya terus email, pergi ke Yahoo, tulis adres yang kita nak hantar, berita harian @mediaprima.yahoo.com. Terus tulis kat bawah. Assalamualaikum, ini artikel untuk minggu ini, terima kasih. Tulis aku benda di bawah. So dia copy masuk tadi tu. Dah tu 15 minit. Sebab dia pun tak nak attachment sebab takut Ya. spam kan. Dia tak suka juga lah mungkin, tapi sebab itu amalan daripada dulu. Kalau dia nak pun saya tak nak. Saya nak yang macam gitu juga. Kalau tak nak sudah. Apa lagi? Dah tak ada dah. Terima kasih. Sesuai lah pukul 10 pagi kita supposed to stop, tapi saya tak akan stay untuk soal jawab di hujung program sebab ada program lain nanti di Bilik KL jam 12. So saya buka dah terus tadi. Dan siapa yang nak bertanya sila? Cik Akasha. Selain daripada kepuasan dapat folder dalam akhbar, selalunya berapa bayaran yang terima? Kita tanya Cik Akasha. Okey, satu perkara yang saya pernah ditanya oleh ramai orang lah, berapa sagu hati? Saya pun tak tahu. Dan saya tak pernah tanya sagu hati. Disebabkan kalau saya tak dapat sagu hati pun saya nak menulis. Just give me the column. I don't care about payment. Macam itulah. Tapi di awal dulu pada tahun 2008, sebab tu dia nak meminang, dia kata dia akan bayar RM200 untuk satu artikel.
kan? Dan saya pernah suarakan pada peringkat universiti, duit itu kepada saya atau kepada universiti, sebab saya menggunakan nama USIM. Di bawah tu saya tulis kan, pensyarakanan keputusan undang-undang dan sebagainya. Masa tu Tan Sri Syukur sebagai MC, dia kata tak perlu kepada universiti because bayarannya ciput sangat, 200. Kalau mungkin dia kata 10,000, barulah dia ada portion pada universiti. Pada ketika itulah dengan MC baru saya tak pernah tanya lagi. Tapi memang kita bagi nombor akaun kat dia dan bagi bank mana, so dia mungkin masukkan duit, tapi saya tak pernah tahu berapa satu artikel dan saya tak pernah tanya. That is, my concern is not because of money, not because of column, not because of apa, tapi benarkan saya menulis, itu sudah cukup. Motivasinya kalau ada untuk diri dah puasa. Betul. Motivasinya ialah saya boleh express my opinion. I have the right way to express my opinion. Macam tu. So maknanya kalau ada benda yang kita tak puas hati tentang polisi negara, contohnya dalam bidang kita, ada benda yang kita rasa this is against syariah, misalnya kata, this is not syariah compliant, misalnya kata, ada dalam sesuatu isu. Macam mana kita nak address supaya orang boleh baca dan orang boleh tahu yang okey, benda ini sebenarnya tak betul. Yang betulnya ini contohnya lah, dalam perspektif kita mungkin salah. Jadi ada tempat kita nak salurkan maklumat rather than kita cuma borak di kantin. Betul, pernah tak tanya macam orang terdekat suami ke, macam mana I punya artikel hari ni? Macam pandangan ke kan, keluarga ke? Di awal dulu, ketika kita dah sampai, di awal dulu ada. Masa tu kita pun macam excited kan, baca. Dia pun suka. Kadang-kadang sekarang ni tak baca lah, tak masa. Kadang-kadang baca conclusion. Kadang suami saya baca lah conclusion. So dia kata tak seperti macam biasa saja, tak baik sangat. Dia selalu cakap macam tu. Maknanya bukanlah bagus, bukan appreciate, bukan puji selalu lah. Ada kadang-kadang dia kata adalah sebab dia pun banyak menulis betul. Jadi dia pun boleh komen lah. Kadang-kadang saya pun tak terfikir dengan komen dia tu. Memang betul lah apa yang dia komen. Tapi saya tak pernah tanya kawan-kawan. Saya pun tak pernah bagi tahu kawan-kawan suruh baca artikel saya ke apa ke. My friends pun tak tahu saya ada kolom dalam berita harian kan. Ya. Kita cakap tadi beza editorial antara Sun komentar kan. Kalau akhbar majalah ada beza? Oh, dengan majalah. Tengok majalah tu siapa dia punya target group. Kalau Solusi, target group dia orang lain. Kalau majalah apa lagi, Nona contohnya lain. Kalau Harmoni lain kan. Jadi bahasa kita mengikut target group magazine itulah. Selalunya kalau kita nak menulis, kita tahu gaya bahasa majalah tu. Kita tak ada nak hantar terus. Kita tak pernah baca magazine ni, tiba-tiba kita nak hantar artikel ke dalam magazine tu. Impossible lah, sebab kita kena tahu juga siapa dia punya reader dan apa objektif of the magazine. Kita tahu editor tu nak apa kan. Jadi itu antaranya yang kita boleh buat perbezaan. Tapi selalunya majalah ni jarang artikel. Dia yang interview kita, tapi dia terjemahkan dalam bentuk artikel, tetapi dia tulis oleh wartawan, bukan ditulis oleh kita. Tapi kalau Solusi, kita menulis sendiri agaknya. Dia macam mana? Ada lagi soalan? Speaker kita dah ada tu ha? Okay, saya ingat sampai ke sini dulu lah. Kita pun dah lebih 15 minit sebenarnya, sebab saya tak setia untuk soal jawab. So kita terus jawab soalan. Jadi terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf jika ada kekurangan, dan sebenarnya bolehlah bertanya bila-bila masa sahaja. Emailkan saja kepada saya salidasuhaila99@yahoo.com ataupun salida@usim.edu.my. Tanya apa saja berkaitan dengan penulisan di akhbar ni. InsyaAllah saya cuba respon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.